Alam Melayu ni kaya dengan falsafahnya. Dia banyak adunan dan diambil daripada alam alami ni sebagai konsep dalam ketenteraan dia, falsafah dan persenjataan dia. Jadi mungkin Diri hari ni nak mendengar falsafah persenjataan tradisional ataupun keris, pedang daripada Ustaz Amin. Kita jauh ni daripada Mesir, Ustaz daripada Palestin. Ustaz dia terbang, dia pun sampai dari airport tu sebab dia lewat sikit. Dia datang, dia balik awal untuk program ini. Saya banyaklah berkongsi dengan Ustaz Amin ni. Dia biasa datang ke galeri saya di Bangi. Jadi Melayu ni dia mempunyai elemen 25 elemen, Ustaz. Ada 25 elemen, terutamanya melibatkan persenjataannya. Ada falsafah-falsafahnya yang perlu kita tahu kerana ia adalah intipati kita sebagai orang Melayu. Jadi sebelum pergi lebih jauh, saya persilakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Amin untuk berkongsi sikit, insyaAllah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi man tabi'ahu wa man nasaru ala. Mati Allah, rakan ahli panel, seterusnya kepada pengurusi, kemudian seterusnya kepada div-div kehormat dan kepada penganjur, kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita berada dalam majlis yang berbahagia ni ya. Saya baru sampai ya, saya baru sampai daripada airport. Back lagi dalam kereta tu okey. Daripada urus Palestin. Jadi alhamdulillah grup kita masuk sampai ke bantuan kan. Selesai semua, saya pun ada bantuan laluan saya. Selesai, saya pun balik bawa sebab program ni lah. Jadi habis program ni saya ada program dengan CIDB petang ni sampai hari Senin saya pergi balik, insya-Allah, doakanlah. Okey. Jadi saya tak sempat lah doktor nak buat slide. So kita berbicara secara lisan sajalah. Okey. Saya nak mulakan dengan dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengenai besi dalam surah Al-Hadid, wa anzalnal hadid, dan kami turunkan besi fi ba'sun syadid, dan padanya ada satu kehebatan yang luar biasa, wa manafi'ul linnas, dan kebaikan, manfaat kepada manusia. Jadi kita tengok besi yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ataupun logam yang Allah turunkan, dia ada ba'sun syadid, dia ada satu kehebatan yang sangat luar biasa. Kita tengok seolah-olah besi kita buat bangunan dan sebagainya, tapi tuan-tuan sekalian sebab asbab besi Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, bumi kita tidak hangus. Sebab matahari ni dia ada dipanggil ribut solar ataupun ribut solar beberapa tahun sekali. Dengan besi itu yang Allah turunkan ke dunia, dia jadi shield, dia protect bumi ni, tak kering, tak hangus. Kalau tidak hangus kita semua ni. Kalau Allah sebut fi ba'sun syadid, ada satu kehebatan yang sangat luar biasa pada besi ni. Jadi besi-besi yang kita tengok yang ada kat dunia yang kita guna ni sebenarnya adalah bukan saja guna untuk manfaat manusia, tapi dia protect dunia ni. Okey, tuan-tuan sekalian kalau ikut sains, besi bukan berasal daripada muka bumi, bertepatan dengan Al-Quran juga Kepanasan muka bumi tak mampu untuk membuat atom-atom jadi besi. Kepanasan muka bumi hanya mampu untuk buat permata-permata. So permata, diamond, tuan-tuan pakai cincin, ruby ke apa, memang daripada muka bumi. Kalau nak cerita logam, besi daripada langit, daripada tempat-tempat, daripada bukan selain daripada bumi. Hari ini kalau kita tengok table ataupun jadual kimia, dekat situ dia ada nombor atom dia, macam besi ferrum kita panggil, dia punya nombor 26. okey. Kalau mass AU, dia punya nombor 79, atom dia 79. Makin besar nombor tu, dia daripada bintang yang lagi besar. Jadi bintang ni dia ada dekat alam kita ni, dari satu bintang. Dalam beberapa tahun sekali, kadang-kadang bintang ni dia akan meletup tau. Meletup sama ada dia mati terus ataupun dia jadi lebih kecil. Dia panggil supernova. Supernova ni satu keadaan dia meletup dan
Atom-atom tu dia jadi logam-logam. Jadi ada logam yang turun kat muka bumi ni, kan? Dan berbagai-bagai logam lah. Yang terkenal adalah ferrum atau besi. Dia ada emas, ada titanium, ada platinum dan sebagainya lah. Dan oleh kerana banyaknya di besi kat muka bumi kita ni, tuan-tuan sekalian, maka manusia menggunakan logam-logam ini. Dan termasuk besi, orang pertama yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi ilmu untuk menggunakan besi adalah Nabi Daud alaihissalam. Okey, Nabi Daud ni bila tarikh dia 1000 tahun sebelum Masihi. Nabi Daud 1000 tahun sebelum Masihi. Tuan-tuan sekalian, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut Nabi Daud tu boleh melembutkan besi. Okey, besi ni kalau nak dilembutkan, dia punya kepanasan lebih kurang 750 darjah Celsius dia start boleh lembut. Kalau nak dia mencair melting, kena 1500 darjah Celsius. Bayangkan ketika Nabi Daud datang, dia nak buat mukjizat dia tu, macam mana tangan dia tu punya panas sampai boleh melembutkan besi, mencairkan besi tu, kan? Kalau tak ada mukjizat tu tak boleh. Maknanya Allah SWT sebut Nabi Daud alaihissalam 1000 tahun sebelum Masihi. Okey, saya nak pendekkan cerita kita ni, tuan-tuan sekalian. Dalam dunia ni, relau paling tua di dunia adalah dekat tanah semenanjung kita, dekat apa nama, dekat Sungai Batu Kedah. Umurnya 800 tahun sebelum Masihi. Beza 200 tahun dengan Nabi Daud alaihissalam. Beza 200 tahun. Ini bukan kita cerita sebab kita orang Melayu, kita poyo-poyo, kita klaim-klaim. Ini adalah apa yang tertulis dekat buku-buku ataupun kajian-kajian berapa umur dia. Ada lebih 3000 relau dekat Sungai Batu. Jepun ada 13-14, kan? Perancis ada 13-14. Kita ada 3000, tuan-tuan sekalian, relau besi ni. Okey, kita tengok sejarah Zulkarnain. Zulkarnain ni bila? Zulkarnain ni 500 tahun sebelum Masihi. 500 tahun sebelum Masihi, Zulkarnain. Allah sebut dalam Quran, Zulkarnain ni ada dua khilaf dia. Satu, orang kata Iskandar Zulkarnain 300 tahun sebelum Masihi. Satu lagi Cyrus the Great, mana Alexander the Great, Alexander the Great 300 tahun sebelum Masihi. Seorang lagi Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi. Tapi banyak ulama Islam kata dia adalah Cyrus the Great. Banyaklah perbahasan tu, itu dalam perbahasan nanti kita lebih detail lagi. Tapi kalau kita berpegang dengan pendapat ulama sirah yang kata dia adalah Cyrus the Great 500 tahun sebelum Masihi, ketika Zulkarnain minta atini zubaral hadid, berikan aku kepingan besi untuk mengurung Gog and Magog ataupun Ya'juj dan Ma'juj, daripada relau mana, tuan-tuan sekalian? Daripada relau mana? Saya tak nak kita begitu obses kata relau daripada Kedah lah, kan? Tapi buktikan satu relau yang lebih besar daripada Kedah waktu tu. Itu je. Saya tak nak claim macam mestilah daripada Kedah, sebab catatan dia tak ada. Tapi ketika atini zubaral hadid, mana relau paling besar ketika itu? Kan? Cuba itu saya pulangkan tuan-tuan sekalian untuk study lebih besar lagi lah, lebih lanjut lagi. Jadi tuan-tuan sekalian, di bahagian kita ni dia memang banyak besi-besi pelik. Kalau dalam bahasa sains dipanggil rare earth lah. Rare earth tu maksudnya besi-besi pelik. Kita tahu rare earth ni sebab REE tu dekat Kedah tu. Sebelum tu lagi memang ada dekat Kelantan, ada dekat Pahang, ada dekat Kedah yang baru ni jadi isu, dan di mana-mana tempat, terutamanya di Semenanjung ni memang banyak rare earth ataupun apa nama besi-besi yang apa nama yang pelik-pelik lah. Okey, tuan-tuan sekalian, saya terlibat dengan beberapa dalam 2 tahun ni beberapa program macam inilah, kan? Agamawan dan budayawan, kan? Maksudnya memperkasa ahli sunnah dan program-program macam ini, ya. Jadi waktu datang tu banyaklah kawan-kawan kita yang bawa keris, contoh keris dan sebagainya. Tok guru yang bawa keris, kan? Waktu tok guru ni cerita ke anak-anak muda ni gelakkan tau. Macam ya je pak cik ni, kan? Jadi saya tengok budak-budak ni, saya kata apalah budak-budak muda ni, kan? Kau tak tahu, kau jangan cakap boleh tak? Kan? Tak adalah ustaz, logik ke apa si apa ni? Okey, tak apa. Saya tak apa. Saya ni
dilantik menjadi Prof Ejang dekat UTM. Kan, tuan-tuan sekalian. Jadi saya jumpa UTM, saya kata, ada tak cara nak kaji besi? Dia kata, ada Ustaz, tapi tak ada dekat UTM Kuala Lumpur, kena ada dekat UTM Johor. Saya kata okey. Saya pergi ke Johor, tuan-tuan sekalian, nak running untuk mission lab besi tu, dia kena ada sampel, paling kurang 30 bilah lah. Itu bermulanya saya kaji besi orang Melayu kita. Bila saya bawa ke sana, tuan-tuan sekalian, orang Melayu kita ni dia banyak namakan besi ya. Besi Saib Kumbang, besi Kursani, besi Bari Semut, besi apa lagi? Besi Melela, besi besi Bersuda, besi Bersula, dan berbagai-bagai lagi. Ketika saya bawa ke sana, tuan-tuan sekalian, dekat keris-keris ni, Masya Allah, baru saya jumpa keris-keris orang Melayu. Memang besi dia besi-besi yang memang sangat istimewa. Ada satu tu, tuan-tuan sekalian, ada satu badik sampel tu, dia tak lekat magnet. Jadi okey, takkan magnet, pergi masuk lab, masuk 50% ferrum ni iron atau besi, 50% lagi ytterbium ni sekarang ni orang buat laser ni untuk melahirkan cermin, ada laser tu, itu ytterbium, tuan-tuan sekalian. Kan? Saya kaji lagi, ada yang besi besi Saib Kumbang, dalam dia tu ada platinum. Macam mana ada platinum? Iron campur platinum, 50%. Kan? Besi tu agak kehijau-hijauan. Kan? Sebab itu, tuan-tuan sekalian, siapa-siapa ada keris, siapa-siapa ada besi ni, saya tengah final lah betul-betul dengan UTM ni. Kita tengah nak buat satu program untuk kita buatkan macam surat kad pengenalan nak cerita kan. Nak cerita soal beranak tu macam tak tahulah nak lahir tu bila. Kad pengenalan ni, pengenalan dia, kita nak kaji masuk lab apa besi-besi tu lah. Kan? Dan memang banyak besi-besi yang pelik-pelik, tuan-tuan sekalian, orang Melayu kita ni. Sebab orang Melayu kita ni, dia dapat satu besi, dia tempa terus. Dia berbeza dengan bangsa lain, Arab ke, India ke, Turki ke, China ke, Jepun ke, dia orang besi tuang. Maknanya dia lebur satu acuan, baru dia tempa. Kita orang dulu memang besi betul-betul ni. Dalam hikayat Antuah, berapa jenis besi Antuah buat dia punya keris? Kan? Apa? 21 jenis besi. Besi-besi yang berbeza-beza tu. Kan? Ni tuan-tuan sekalian. Okey. Sampailah. Okey, saya sekejap, lepas tu kita buka soalan. Ada soalan ke? Tak ada. Tak ada. Ada. Okey. Bismillah. Okey. Sampailah tuan-tuan, ending dah. Saya baru sampai, kering tekak. Sampai akhirnya saya biasa bincang dengan satu orang sahabat saya, timbalan ketua pengarah Muzium Negara, pasal besi, pasal apa semua kan. Dia antara banyak yang bagi buku rujukan lah. Ustaz, ada rujukan ni. Ada rujukan ni. Sebab tu kalau tuan-tuan pernah tengok saya punya kupasan, buku-buku semua tu, jadi kita tak cerita benda yang memang ada buku, catatan dia ada, kajian dia ada. Contoh macam tombangnya Kota Melaka, mula-mula Jejak Rasul, saya bersama Jejak Rasul 3 tahun juga. Memula Jejak Rasul, dia buat kajian mengenai Melaka. Jadi Fitri, saudara Fitri kata Ustaz, kita nak keluarkan satu fakta ni. Apa dia? Dekat Efamosa tu, itu adalah tapak Masjid Agung Melaka. Saya kata, saya tak jumpa. Awak jumpa ke? Saya dengar orang cakap. Kalau orang cakap, saya tak berani. Awak nak cakap, awak cakap lah. Tapi daripada mulut saya tak akan cakap. Saya tak berani cakap. Sebab kalau tak ada catatan ni kan, saya tak nak orang cop kita merepek ke, meraban kan. Saya tak nak macam tu. Sampai saya jumpa sungguh catatan daripada British kan, yang diambil daripada Portugis. Ketika Melaka tombang tu, 25,000 rumah orang Melayu kena bakar, tuan-tuan sekalian. Dan batu-batu tangga rumah orang Melayu tu dibuat Efamosa. Dan memang betul, di tapak Efamosa tu adalah Masjid Agung Melaka tu. Kalau tuan-tuan pergi Melaka, sedekah Fatihah dekat pejuang-pejuang Melayu Islam kita yang syahid kat situ tu. Itu memang betul. Bukunya saya jumpa dan saya ada kat saya. Baru saya boleh bercakap. Kalau tak, saya kalau nak bercakap, saya takkan bercakap lah kalau tak ada betul rujukan dan sebagainya. Okey. Saya baik dengan Timbalan Ketua Pengarah Muzium Negara tu.
Dia kata, Ustaz kena jumpa satu orang pembuat keris daripada Terengganu. Dia buat keris untuk Sultan Terengganu, Sultan Mahmud, almarhum Sultan Mahmud dulu. Ustaz kena ziarah dia, Ustaz. Saya kata, oh ya ke? Dan Muzium Negara ada keluarkan buku mengenai dia. Kan? Saya kata, okey, dia tunjukkan, oh ni gambar dia apa semua. Ustaz dapat alamat, kami pun dah tak tahu duduk mana. Saya pun cari, jumpa nama dia Abu Bakar, Pak Bakar saya panggil, Pak Bakar. Kan? Jadi setiap kali pergi saya akan ziarah. Setiap kali saya pergi Terengganu, hampir sebulan sekali saya akan ziarah dia. Jadi dia cakap, Ustaz, sebelum almarhum meninggal, dia suruh saya buat 5 bilah keris. 7 bilah keris. Saya sempat siapkan 2. 5 lagi saya tak sempat siap. Elok-elok siap, almarhum mangkat. Jadi saya jumpa Sultan Mizan nak persembahkan 5. Sultan Mizan kata, Tok, terima kasih banyaklah buatkan untuk ayahanda keris. Saya hadiah kat Tok lah 5 ni. Kan? Hadiah kat dia. Jadi 5 tu dekat dia. 2 sebab persembahkan. Kan? Okey. Dia kata, Ustaz, antara 5 ni, Ustaz, ada satu ni daripada tulang mawas. Oh ya ke Tok? Ya, Ustaz. Dia pun ceritalah sekat sejam. Tulang mawas ni, itulah inilah apa semua. Saya kata, oh okey. Jadi tulang mawas ni pun ada dalam pengetahuan saya lah sebagai salah satu besi untuk orang Melayu buat keris. Kan? Okey. Tapi saya kata, tuan mahu cari mana tulang mawar sama sekarang ni kan? Kalau besi-besi lain tu kita bolehlah cari. Okey. Kemudian saya pun bincang dengan beberapa pihak. Saya jumpa Haji Zamli yang buat keris, buku keris Melayu Semenanjung tu. Dekat dalam buku Haji Zamli ada tuliskan satu kisah guru dia, Pak Mud Kelantan, Allahyarham meninggal lah. Buat bilah dengan tulang mawas, keluar api yang sangat, memang sampai nak membutakan mata lah. Dalam buku tu tulis, sampai dia pun lari semua. Itu kali kedua saya dengar pasal tulang mawas. Saya kata, pelik ni kan. Okey. Kemudian saya pun jalan pergilah macam program apa semua. Saya jumpa balik Muzium Negara. Saya kata, Tuan, nak tanya sikit, ada tak Muzium Negara pernah kaji mengenai tulang mawas? Oh ada, Ustaz. Dan Muzium Negara pernah keluarkan buku mengenai tulang mawas tu. Oh ya ke? Boleh tak tengok? Okey, dia pun bagi tengok. Jadi dia kata, Ustaz, tulang mawas ni adalah orang tua-tua kita ni, kita cerita 1800 tahun dulu, 1000 tahun dulu. Orang tua-tua kita ni dia ada tools, sabit ke, kan, tajak ke, cangkul ke, dia panggil peralatan bersoket. Ada soket tu, dan antara peralatan bersoket itu ada peralatan tu dinamakan sebagai tulang mawas. Saya berkata, ingatkan tulang mawas sungguh, yang tulang mawas yang katakan dia punya cerita dia, mawas ni seekor binatang, tulang sini dia besi untuk dia untuk dia menebas. Dia pun besi juga. Tapi mengikut Muzium Negara kata, tulang ni maknanya tulang peralatan bersoket. Saya kata, peralatan bersoket. Orang Melayu kita pandai pula dia menamakan benda tu kan. Okeylah, habislah saya punya step seterusnya. Satu hari saya habis ceramah dekat Bangi, kan? Satu orang telefon saya, kelas saya kat Bangi tu lepas isyak tau. Jadi habis kat 11, berbual 11.30 lah, lebih kurang macam tu. Dia kata, Ustaz, boleh tak datang rumah saya sekarang? Saya kata, pukul 11 dah ni, pukul 12 ni dekat kan. Datang Ustaz, ada benda saya nak tunjuk ke Ustaz. Allah, kata pun saya lambat dah ni. Ustaz datang, Ustaz. Saya pun, yelah. Rumah ada dekat Ampang sana tu, daripada Bangi saya kat Ampang. Pukul 12 kat pukul 1 pun sampai. Sampai dia kata, Ustaz, saya dengar Ustaz tengah cari kaji pasal tulang mawas sebagai salah satu besi yang dimasukkan dekat orang Melayu. Okey, saya kata betul. Ustaz nak tengok tak tulang mawas? Saya punya mind setting, ini peralatan bersoket lah ni. Dia pun ambil, dia buka putar selian. Saya tengok, ini tak macam yang biasa saya tengok. Saya kata kan, saya pun berbual dekat pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Saya kata, Tuan, boleh tak saya nak pinjam 3 hari?
Buat apa Ustaz? Alah saya pinjam je kejap je. Kan? Boleh tak? Tak boleh Ustaz. Alah boleh lah. Saya pun pujuk. Akhirnya dia pinjam dengan saya. Okay? Esok pagi tuan-tuan sekalian, pagi-pagi saya suruh anak buah saya belakang tu, saya bagi saksi hidup lagi. Saya kata, tolong hantar UTM Johor, cukup ke tak cukup sampel, minta doktor tu runkan mesin kaji apa tulang mawas ni. Cakap minta tolong sangat. Saya pun telefon doktor, saya tak cukup sampel ni, tapi minta tolong runningkan mesin. Saya kata sebab saya ada sampel untuk 3 hari saja. Okey Ustaz. Oh ni bagus ni kan. Dia pun pergi kaji, masuk lab 2 hari 3 hari. Doktor kena pulang balik sebab saya pinjam 3 hari je ni. Okey, jadi tuan-tuan sekalian, keluar result. Tuan-tuan, boleh tak kita imagine tulang kita kan kalsium kan, tulang ni kan kalsium transform jadi iron, jadi besi. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kan? Saya banyak kali cakap kat prof tu, doktor, anggaplah kita ni kena scam lah doktor kan. Anggap kita kena scam lah. Sebab saya tak nak cerita kalau orang gelakkan saya, orang kata saya merepek lah doktor. Anggaplah kita kena scam lah ya. Boleh tak orang buat benda ni? Dia kata, Ustaz, macam mana nak sambung antara kalsium dengan iron? Mana teknologi yang nak digunakan Ustaz? Kan? Saya kata, saya nak cerita kat orang ni, saya tak berani lagi sebab benda ni Ustaz, kalau Ustaz tak berani, siapa yang berani nak cerita? Tuan-tuan tunggu, tak lama lagi saya akan cerita kan? Beberapa sampel lab, kita dah masuk 4-5 lab dah kan? Kalsium, tengok kalsium apa kan? Apa besi itu, apa bahan tuan-tuan sekalian, besi tulang mawas, dalam dia ada satu unsur dipanggil barium nitride. Tuan-tuan nanti Google barium nitride is dangerous or not. Cuba search kat Google. Jangan sekarang tengah ada ceramah. Kejap lagi. Barium nitride. Tuan-tuan, barium nitride ini bahan dia adalah bahan beracun. Kena boleh buat kita punya organ malfunction dan boleh causes of death. Sebab tu orang tu kata tulang mawas ni kalau kena boleh tak berhenti darah tu. Ya tuan-tuan sekalian. Sebab bahan tu ada kat situ. Kalau dibakar, orang asap dia orang sedut, memang boleh jadi orang jadi mudarat, boleh jadi kita punya muscle ni malfunction. Tuan-tuan cuba nanti barium nitride, cuba try tengok. Kan? Saya ada, jadi bila saya dah ada satu sampel, jadi mana-mana orang yang ada keris ke, badik ke, cincin ke, kan? Dia kata, Ustaz ni tulang mawas ni. Saya kata bagi saya, kita tengok ke lab. Dan ada beberapa memang betul, ada satu cincin tu memang dia ada unsur dia ada campur bukan saja ferrum tapi berbagai-bagai unsur. Ada yang pada badik, ada yang kata dia tulang mawas tapi kita pergi ke lab, maknanya bukan, dia ferrum biasa. Ada juga kan? Maknanya, dan saya satu hari tuan-tuan sekalian, saya ada video dia tau. Satu hari saya ada satu sundang dekat dia punya aring tu. Sundang tu sundang dia panggil, kalau orang sebut sundang betina, ada sundang ratu. Bukan. Sundang ratu tu. Okey. Saya membasuh lah. Tak ada kerja hari tu, basuh. Kena sikit je. Saya pun tak perasan. Tepi ni tu. Tepi ni sikit je. Saya tak perasan. Apa darah ni? Tok kat sini sikit je. Tuan-tuan, Tuhan nak tunjukkan. Tak berhenti darah tu 3 jam. Saya tekan tak berhenti sampai sana pergi hospital lah. Kan? Saya cakap, kenapa darah saya cair? Saya ingat darah saya cair. Tak ada clot untuk berhentikan darah tu. 3 jam tak berhenti. Kecil, besar sikit jarum lah kena. Sikit je tu. Kan? Lepas 3 jam, berhenti dah. Saya dengan izin Allah SWT, saya dulu ngaji, selain daripada ngaji belajar universiti ni, saya ngaji ke pondok, dan pondok yang saya belajar antaranya Lubuk Tapah tu, Pasir Mas, Kelantan. Tok Guru Ajillah, dia ada ajar kita ni, anak murid yang dipilih tu 2 amalan. Satu amalan berhenti darah, satu lagi amalan lepaskan tulang ni. Kalau orang tekan tulang, dia baca kat air, lepas tulang tu kan? Kawan saya serasi, amalan ni serasi juga kadang-kadang, serasi dengan yang
yang tulang tu. Saya tak serasi, saya tahu tak jadi kok. Kalau baca pasal tulang tu tak jadi. Saya serasi yang darah tu. Jadi kalau luka dengan izin Allah SWT adalah bacaan dia berhenti, serasi dia kan. Tapi saya kena tangan saya sendiri ni tak boleh berhenti darah. Ada video dia, saya ambil lepas 3 jam. Uish, berhenti 2 jam mengalir balik. Memang tu dekat aring kecil sikit dia letak mental awas. Kan? Jadi tapi kita nak ceritanya besi orang senjata orang Melayu ni, tuan-tuan sekalian, kalaulah ada atuk kita punya ke kan, moyang kita punya ke, bapak kita punya ke, jagalah baik-baik. Kalau besi lama, confirm besi tu besi istimewa, tuan-tuan sekalian. Kalau ada orang nak buang, naratif dia tu naratif ada hantu ke jin ke apa, ambil tuan-tuan sekalian. Daripada kena buang kat sungai, benda tu khazanah tu sebenarnya. Kan? Daripada kena buang, ambil je. Kalau tak berani bos rumah, letak dulu dekat motor kita tu. Bagi tu siap. Ataupun apa nama, adalah cara nak buang dia, tapi jangan buang benda tu lah, tapi jangan buang kat sungai. Sebab kalau besi lama memang istimewa orang Melayu kita. Saya study besi tuan-tuan sekalian, sampai ke lab kan, sampai ni tengah nak banyak nak ke depan lagi lah. Satu-satu orang Melayu kita kan, bukan saja kita tengok cantik pamor tu, cantik buatan dia dan sebagainya, tapi besi tu punya rahsia yang memang luar biasa sebenarnya bagi orang Melayu kita. Jadi saya rasa setakat tu je lah kan, maknanya saya punya perkongsian InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang tu Ustaz Amin. Tak, tulang mawas ni tak habis marine fresh water tu. Kan, seronok lah tuan-tuan, seronok. Inilah kekayaan alam Melayu. Jadi Ustaz Amin kata jumpa senjata-senjata lama tu takut dengan tu, tak apa, bagi ke saya sedia membeli. Kan, tak apa, kita boleh ajar macam mana cara pemulihan, macam mana nak baiki kemuliaan senjata lama. Jadi kalau tuan-tuan tengok dalam ni, saya bawa ramai saudara-saudara perkerisan persenjataan, mereka arif tentang macam mana membaik pulih senjata-senjata lama. Kan, depan saya ni pun ada yang baju hijau ni, Ustaz Mahfuz, antara kolektor besar ni. Meriam ada tu Ustaz, meriam ada, senjata lama ada. Ya. Okey tuan-tuan, inilah kayanya alam Melayu. Bagaimana kalau tuan-tuan nampak di sini, mungkin ada segelintir yang mempelekehkan tentang alam Melayu, tapi mereka yang memahami tentang falsafah alam Melayu ini, setiap perkara yang dibuat oleh orang Melayu dahulu mempunyai falsafah yang tersendiri. Terutamanya dalam pemakaian tanjak, pakaian busana dia, kenapa dia kena jalurnya ke kiri dan ke kanan, kenapa sampingnya begitu, kenapa baju layangnya begitu. Itu tadi kalau kita baru sebut tentang persenjataan. Jadi alam Melayu ni ada 25 elemen Ustaz Amin. Makanan dia ada irama dia, ada permainan dia ada apa lagi Ustaz? Banyak. Okey. Jadi saya rasa penerangan yang cukup jelas daripada Dr. Hasanuddin dengan Ustaz Amin. Jadi kita pun dah terlepas waktu asar di sini. Lepas ni boleh kita solat di sana. Jadi insya-Allah, mana pengurusi majlis ni? Baru nak sampai. Soalan? Ada nak tanya soalan? Okey, kita buka untuk soalan lah. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Majlis, Ustaz Al-Amin dan rakan saya Dr. Hasanuddin. Nama saya Muhammad Hanif bin Hassan. Saya peguam dan saya rakan kongsi dengan firma Hasanuddin Yusof. Rakan kongsi saya tu Dr. Hasanuddin tu. Ya. Begini apa doktor dan ustaz. Boleh ustaz terangkan kaitan di antara persenjataan Melayu dan ilmu kebatinan dan sebagainya lah. Itu soalan saya pertama. Soalan yang saya yang kedua, kita hanya berbicara lebih kepada peralatan persenjataan itu sendiri, tapi bagaimana persoalan dia dengan peluru, ammunition dan sebagainya yang digunakan dalam persenjataan, dalam meriam setangga dan sebagainya itu. Saya mohon penjelasan Ustaz dan Dr. Hasanuddin. Terima kasih. Okey, terima kasih bang. Jadi untuk soalan pertama saya rasa Ustaz Amin jawab. Soalan kedua Dr. Hasanuddin yang jawab. Jadi sila Ustaz Amin dulu lah. Okey, tuan-tuan sekalian senjata Melayu ada 7. Okey.
Sejahtera Melayu ada 7. Yang pertama dipanggil segenggam. Segenggam ni banyak. Lawiat kerambit, kuku harimau, lawi itik, lawi ayam, segenggam. Kemudian dia ada sepegang. Sepegang ni keris. Keris pakai keris ada. Macam-macam keris ada. Keris alang, keris itu dipanggil semua segenggam. Okey. Tepi juga segenggam. Okey. Kemudian ketiganya dipanggil selengan. Selengan ni parang. Macam-macam parang ada. Ladeng, ekor kala, apa lagi? Rudus, sikin, kan? Okey. Kemudian dia ada setangan. Setangan yang keempat, setangan ni macam-macam. Pedang orang Melayu, buaya berenang, apa lagi? Melayu Johor yang lurus, Cinangkas, kan? Jadi berapa bagai-bagai. Tuan-tuan boleh tengok lagi yang kawan-kawan kita bawa tu. Dia ada yang segenggam, sepegang, setangan. Kemudian yang kelima, dia ada seberdiri. Seberdiri ni tombak, lembing, kan? Dan ada permainan dia. Kemudian yang keenam, dia ada senafas. Senafas ni meriam tu nak cucur, dia bukan boleh bukan macam tu. Dia kan tahan nafas. Begitu kan istinggar. Kalau kita nak tembak tu dia kan. Okey, panah pun sama juga. Dia bukan boleh tak boleh. Dia kena tu bagi senafas. Ataupun yang paling tipikal sumpit lah. Orang nampak senafas tu sumpit je. Kan? Tapi sebenarnya senafas itu antara yang dia punya keluarga senafas. Dan yang ketujuh adalah serasa. Serasa ni yang tak nampak tapi rasa. Ini ilmu-ilmu kerohanian orang Melayu kita. Tuan-tuan silan Okey. Kenapa ilmu hikmah dan kerohanian tu banyak di tempat kita, tak banyak di tempat Arab? Okey. Allah Subhanahu Wa Taala buka ilmu sesuai dengan tempat dia. Orang Arab sihir-sihir tak banyak. Dia pegang pada pasir, memang pegang betul macam pegang macam tu lah. Naik kuda dan sebagainya. Sebab itu Allah buka ilmu tu kat dia, ilmu yang demikian. Okey. Ketika pendakwah datang ke sebahagian sini, benda pertama yang dia bersihkan adalah sihir. Sebab sihir memang banyak kat tempat kita. Sebab tu kenapa ilmu hikmah banyak kat tempat kita. Saya baru ni bincang dengan Museum Al-Quran Naratiwat. Dia telah cuba mendigitalkan lebih kurang 39,000 manuskrip termasuk manuskrip hikmah orang Melayu kita. Saya bincang dengan Ustaz Lutfi. Saya kata, Ustaz, okey, kita bincang jom ilmu hikmah ni macam mana. Jadi akhirnya keputusan kita apabila kita mesyuarat, ilmu hikmah orang Melayu adalah ilmu putih. Yang ada tu memang ilmu putih. Ilmu putih tu maksudnya ilmu tuan-tuan guru kita dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Ilmu putih ni dia bukan mudah-mudah untuk dicuba. Sebab itu parang terbang 13 Mei. Selepas 13 Mei, tuan-tuan ada dengar tak parang terbang lagi? Dia ketika perlu, benda itu akan jadi. Tapi taklah untuk show off tiba-tiba sana jom terbang. Tak ada. Ilmu putih tak macam tu. Ilmu hitam dia boleh dicuba, boleh, sebab dia berdamping kan. Kebanyakan ilmu putih dia tak boleh dicuba. Amal perlu dijadi. Sebab tu 13 Mei, sebelum 13 Mei tak ada orang kenal pun Panglima Saleh tu. Tiba-tiba nama dia meletup. Banyak lagi orang-orang hebat. Banyak tiba-tiba nama dia meletup. Lepas tu maknanya tak ada nak cerita mudah-mudah orang nak guna ilmu tu, tak ada. Walaupun selendang merah tu ada dia punya pewaris dia, ilmu tu. Tapi tak mudah-mudah kita dengar berlaku dekat Puchong tu, kampung apa? Dengan India tu. Kampung Medan. Tak ada cerita pasal parang terbang. Parang betul-betul memang ada, memang nak tebas kan. So ilmu putih jadi perlu betul-betul, maka dia akan jadi. So serasa ni dia ada dua aliran, satu yang hitam, satu yang putih. Contoh macam yang hitam, santau, itu semua benda-benda yang tak nampak tapi rasa. Termasuk yang ketujuh, ilmu rasa ni adalah racun. Orang Melayu kita terkenal dengan racun tu silan. Dia ada satu orientalis tulis Malay Poison, buku tu Malay Poison. Dia cerita, dia kaji macam mana yang dia dapat lah jenis-jenis poison orang Melayu. Ada yang daripada tumbuh-tumbuhan, getah, ada daripada haiwan, ada daripada barang binatang laut, bisa laut dan sebagainya. Jadi mana balik pada cerita macam mana persenjataan dan ilmu-ilmu kebatinan gaib ni memang ada. Sekarang ni kalau tuan-tuan nak pergi ziarah, tengok dekat Museum Naratiwat, Museum Quran Naratiwat, dia tengah digitalkan. Maksudnya
39,000 manuskrip kan pasal tu, dan termasuk ilmu hikmah orang Melayu ada di sana kan. Wallahu a'lam. Tadi soalan nombor 2 tadi saya khusyuk dengar tu lupa. Soalan pasal Maria apa Soalan kedua tadi macam mana? Ha? Okey, Maryam diguna peluru apa Tadi saya ada slide tadi tu tapi saya skip sebab tak sempat masa. Peluru ni dia pertamanya guna batu. Dia ambil bongkahan batu, maka dia akan pahat sampai bentuk bulat. Yang ini banyak dijumpai arkeologi Inggeris. Pernah jumpa di Johor Lama, dia jumpa peluru bulat pakai batu. Di Kedah juga ditemui banyak di kota Kuala Kedah pakai batu. Kemudiannya dia pakai biji timah. Yang ini paling banyak sekali sebab timah ni dia ringan dan dia senang dibentuk senang. Ini paling banyak sekali. Kemudian dia ada juga pakai tembaga. Tapi tembaga ni tak banyak sebab dia mahal, susah, senang dibentuk juga. Kemudiannya ada juga pakai besi, juga tak banyak. Paling banyak adalah pakai batu dengan pakai timah. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat peluru orang Melayu. Tadi saya nak sambung sikit, yang tambah sikit lah. Atuk Abdullah Hamid beritahu tentang bukan tentang tulang mawas. Tulang mawas sangat menarik lah, saya pun ada juga ni. Cuma mungkin kita nanti boleh berkongsi. Saya ada sahabat saya, dia bagi saya manuskrip, Ustaz. Atuk bagi saya manuskrip, dia suruh saya usahakan. Sebab saya ada banyaklah saya usahakan manuskrip. Yang terbaru ni saya usahakan Syekh Samad Falimbani, kitab jihad dia. Ada di Tuan Zamhari ada jual. Kalau tuan-tuan nak beli boleh. Tentang manuskrip jihad Syekh Samad Falimbani. Jadi saya ni memang banyaklah buat kajian tentang manuskrip juga antara yang saya buat. Jadi dengan itu ada sahabat-sahabat yang tahu tu dia bagi saya manuskrip tentang keris Terengganu, Ustaz, manuskrip tu. Jadi saya tengah usahakan dah ni lah mungkin akan diterbitkan. Dalam tu ada tentang keris tulang mawas. Dan diceritakan macam mana buatnya dengan zikir, berapa ribu zikir, berapa jenis besi. Sebenarnya besi ini kalau hantu ada 21, kalau keris Terengganu tu dia lebih lagi. Saya dah tak ingat berapa yang kombinasi, tapi dia mesti ganjil. Selalu diganjil lah. 90 lebih saja, 91, 93 saya tak ingat. Dalam manuskrip tu ada semuanya. Itulah sebagai makluman kepada Ustaz lah. Itu sajalah. Tentang ilmu-ilmu tu memanglah ilmu putih tu dalam manuskrip banyak. Amalan-amalan ulama-ulama dulu, tuan-tuan. Banyak amalan-amalan mereka yang kita dah tak tahu dah. Contoh, saya kaji manuskrip ni, saya kaji juga surat-surat ulama. Antaranya adalah surat Syekh Ahmad Al-Fatani. Surat-surat Syekh Ahmad Al-Fatani ni dihantar kepada sultan, dihantar kepada ulama-ulama lain. Pada surat dia ni, dia akan ada, kita panggil wafak lah. Yang ini makna kepada wafak itu kita dah tak tahu dah. Saya jenuh cari, saya dah kaji dalam apa maknanya, susah nak tahu. Mungkin saya kena berguru dengan Ustaz Abdullah Alamin lah untuk kaji. Ini semua ilmu-ilmu. Kalau kita kaji ni banyak, kadang kita cepat nak pandang serong sedangkan kalau dia ulama yang buat benda tu, mesti mereka ada dalil dia, ada dengan kefahaman agama. Tambah macam ulama sekelas Syekh Ahmad Al-Fatani ni, dia bukan calang-calang lah kan. Kitab-kitab tauhid dia pun memang dipakai sampai sekarang, memang hebat lah. Itu antara ilmu-ilmu yang itulah pendinding sihir apa semua tu. Kadang-kadang mereka gunakan yang itulah di Meriam-Meriam pun kadang-kadang ada Ustaz wafak apa kan, kita pun dah tak tahu dah kegunaan untuk apa. Itu semua diajar oleh ulama lah. Kadang-kadang guna untuk inilah, menghalang. Yang saya tahu wafak pada Meriam ni memang digunakan untuk menghalang sihir. Kadang-kadang kita perang ni, pihak musuh dia bagi sihir supaya tak meletus. Jadi itu antaranya lah. Ini perbahasan panjang lah. Lebih baiklah orang yang berkeahlian lah. Sekadar itu sajalah. Saya tambah sikit. Saya ada sekolah, saya tahfiz. Okay. Saya bincang dengan maknanya belah petani tu. Dia kata, Ustaz tak pernah terfikir tak
macam mana Tok Guru dulu dia boleh handle budak-budak nakal. Dia bukan kosong-kosong, bukan sekadar ada tarbiyah kuliah aja. Kita kuliah semata-mata kan. Jadi budak dia ada yang okey, tapi macam mana dia boleh handle? Satu. Yang keduanya, satu benda yang saya terfikir lah, Tok Guru dulu ni memang mengajar semata-mata, tak pernah sebut minta derma. Kalau perasan Tok Guru dulu tak pernah sebut rayuan derma, tak pernah. Tapi macam mana dia boleh cukup? Boleh pondok, budak-budak belajar percuma, free, makan apa semua. Macam mana dia boleh cukup? Saya cakap, oh betul juga kan. Itu adalah ilmu dia tu. Yang Tok Guru lama tu, mungkinlah ada murid beberapa orang yang ada, yang dapat kan. Kita tak dapat sebab apa? Takut kita rosak kan. Kadang-kadang saya faham juga, contoh kadang-kadang kalau dia mudah-mudah nak ajar, takut kita ni diberi dan ilmu tu merosakkan kita, takut kita jadi lebih jauh daripada Tuhan. Jadi kalau dia kata itu berlaku, Tok Guru tu akan rasa menyesal, kenapa aku bagi dia ni ilmu tu. Takut rosak. Sebab tu dia memang susah, selektif sangat dia bagi kepada seseorang tu kan. Wallahualam. Okey. Ada lagi soalan? Ustaz Mahfuz, ada nak tanya? Ya, banyak soalan tu. Okey, tuan-tuan, saya buka lagi soalan sebelum saya mengakhiri majlis ni. Ada tu bang belakang. Okey, yang depan. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz dan juga Dr. Haji Hassan. Soalan saya Azmi Abdul Latif daripada Universiti Terusan Malaysia, Batu Pahat, Johor. Jadi persoalan saya ialah kita tengok ada macam-macam meriam, senjata dan sebagainya. Jadi adakah pada masa itu ada industri yang menghasilkan senjata, dan pada skala manakah? Adakah pada skala besar ataupun sekadar dibuat di belakang rumah dan sebagainya? Dan soalan kedua saya ialah bagaimanakah orang Melayu mewarisi ilmu persenjataan ini, dan bagaimanakah ilmu itu disampaikan kepada anak-anak muda pada masa itu? Okay, ada dua soalan. Soalan pertama saya rasa Dr. Hasanuddin boleh jawab. Saya nak tambah untuk soalan pertama tu, ke mana hilangnya barang kita? Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang sangat baik. Kalau mengikut catatan Anthony Reid antara adalah sejarawan yang banyak menulis tentang senjata api Melayu ni lah. Dia mengatakan antaranya ada tempat-tempat dia menjadi tempat pengeksport senjata api. Seperti Minangkabau. Tanah Minangkabau ni dia sampai tahap ekspor. Juga di Kalimantan, di Brunei, dia sampai tahap mengekspor. Ada pencatatan daripada seorang sejarawan daripada Spanyol, Pigafetta. Dia tulis bahawa ketika orang-orang Spanyol sampai ke Manila dulu, dia adalah kerajaan Islam. Saya pernah buat kajian, saya ke Manila, saya kaji tentang kerajaan Islam di Manila. Tapak masjidnya di mana. Tentang tapak masjid Melaka tu saya ada buat perkajian lah. Mana meletaknya tempat dia, sebab kalau kita tengok ilmu menyusun bandar, ilmu merancang bandar Melayu ni, dia ada ilmu dia. Masjid letak mana, istana meletak mana. Kalau kita nak tahu ni, kita kena pertama baca catatan sejarawan, kedua kita kena jejak, kita kena pergi ke kota-kota lama. Jadi kita akan tahu. Berbalik pada tadi yang senjata tadi, Pigafetta, dia kata orang tentera Spanyol ketika mendarat di Manila, apa yang mereka temui adalah kilang pembuat senjata api, termasuk meriam, senjata api lah. Dia sebut kilang penghasil, maknanya dia tahap mengeksport, menjual. Maknanya dulu memang banyak kilang-kilang, termasuk yang saya sebut tadi, Tanjung Bedil, Kampung Tuang Bedil, bukan Tanjung Bedil. Tanjung Bedil saya di Kedah, Kampung Tuang Bedil. Saya dah kaji di Patani ni, di mana Kampung Tuang Bedil ni. Kampung Tuang Bedil ni memang dulu adalah tempat penghasil meriam, termasuk kerajaan Kesultanan Padang ini, dia menghasilkan meriam, dan mereka ni juga mengeksport meriam ke alam Melayu yang lain lah. Dan juga maknanya kilang pun ada, yang buat sendiri-sendiri pun ada. Sendiri-sendiri ni memang banyak lah. Ada, saya pergi ke Mindanao, selatan Filipina, saya jumpa gambar lama orang-orang tahun ketika ni, zaman-zaman Mindanao banyak lawan dengan Spanyol ni, awal-awal 1900, awal abad ke-20. Ada gambar-gambar mereka sedang menempa meriam, menempa peralatan perang lah. Ada belakang rumah saja ada pokok pisang dan sebagainya.
Itu maknanya di belakang rumah apa ada. Sekarang ni banyak hilang tuan-tuan. Contoh saya ada sepucuk meriam di pejabat saya. Macam mana sejarah meriam tu? Dia dibuat dan diguna masa perang Paderi. Perang Paderi ni antara ulama-ulama, dipimpin oleh ulama. Tuanku Nan Renceh, Tuanku Tembusai ni makam dia di Seremban ni. Kemudian Tuanku Nan Tua, banyaklah. Tuanku Rawa. Ini ulama-ulama perang lawan Belanda yang dipimpin oleh ulama-ulama. Orang Minang ni antara yang paling aktif, paling banyak menghasilkan senjata api termasuk istingga. Dan meriam di pejabat saya tu, dia adalah meriam dibuat masa perang Paderi, ditempa oleh orang Minang. Kemudiannya macam mana dia jumpa ada orang menangkap ikan di sungai-sungai, maka mereka ini ada seorang hamba Allah ni, dia menangkap ikan di sungai. Masa dia nak pergi menjala tu, dia jumpa meriam tu tertanam di tebing sungai. Sebab apa? Dulu orang-orang tentera-tentera Melayu ni, banyak antara taktik yang mereka banyak pakai adalah taktik gerila, serang hendap. Jadi apabila tempat mereka ni diketahui oleh Belanda, dulu kan ada juga pengkhianat dan sebagainya. Ini taktik perang Melayu juga menarik kalau kita kaji tentang bagaimana taktik strategi orang-orang Melayu dulu perang. Maka apabila Belanda buru dia akan bawa senjata tu, contohnya meriam-meriam, mereka akan tanam di sungai-sungai, di tebing-tebing sungai. Sebab apa? Pertamanya senang nak lari, sebab meriam kan berat. Kalau nak lari, mereka dapat maklumat Belanda nak buru mereka, jadi mereka nak lari tu simpan dulu meriam tu. Jadi simpan meriam tu, tempat simpannya adalah di tebing-tebing sungai. Sebab apa? Senang nak dapat ni. Nanti bila dah selesai Belanda kejar, Belanda dah dalam tempoh lama, Belanda mungkin dah tak kejar, mereka akan patah balik tempat tu, mereka akan ambil balik tu dan mereka akan pergi ke tempat yang berikutnya lah. Mereka dia tanam di antaranya tebing-tebing sungai, juga dalam hutan. Kebanyakannya bila mereka tanam tu, ada yang pergi kemudiannya syahid ataupun tak boleh nak patah balik. Yang inilah sebabnya, antara sebab dah hilang. Kalau kita korek-korek di sungai-sungai tu, kalau ada orang boleh kumpul dana lah, korek-korek tu banyak dapat Ustaz kalau ada dana tu boleh tu. Sungai-sungai di tempat-tempat perang tu mesti ada. Kemudiannya ada juga yang ditawan, yang dirampas. Kalau dirampas ni tuan-tuan, banyaklah pergi ke museum di England, di British Museum, di Portugal, di Spanyol, di Belanda tu berombek tu meriam-meriam saja, meriam-meriam alam Melayu. Jadi Melayu lu aktif mengeluarkan meriam, dan juga banyak dirampas juga di Spanyol. Banyak menghasilkan meriam, tetapi jadi kurang kita jumpa. Pertama, dia terpendam. Yang keduanya, dia dirampas. Saya kata itu sajalah. Tu panjang dah tu kan. Bang, apa soalan kedua ni bang? Ilmu membuat senjata ni daripada mana, Ustaz Min? Dari mana? Macam mana boleh sampai ke alam Melayu ni ilmu? Dari mana ke mana ke? Kalau daripada mana, kebanyakannya daripada Osmaniyah lah. Ke mana tu macam Ustaz cerita tadi, maksudnya adanya ada yang fizikalnya, ada yang kena tawan, ada yang orang bagi kita simpan dan sebagainya. Cumanya saya menarik, highly recommended untuk kita pergi ke Museum Al-Quran Naratiwat tu. Dekat situ ada catatan-catatan, manuskrip yang ditulis macam mana membuat senjata api, meriam. Kalau zaman Baghdad dulu, antara kehebatan Baghdad adalah ulama dia menulis manuskrip. Manuskrip ni bukan kitab tau, dia suhuf, lebaran-lebaran, mungkin 1, 2, 3 muka surat je, kemudian dibindingkan. Jadi zaman Baghdad dipanggil Baitul Hikmah. Dia orang rajin galakkan ulama-ulama dia tulis. Tak seperti satu buku. Buku ni mungkin 50 muka surat ke atas, ni 3-4 muka surat, 3-4, tapi dia orang binding benda tu. Jadi benda tu hanya ada di Museum Baghdad saja, yang Mongol bakar, dan ada yang sempat dibawa lari dan sebagainya. Sebenarnya orang Melayu kita pun sama juga. Mereka rajin buat suhuf-suhuf.
maknanya buat manuskrip yang 3-4 muka surat, 3-4-5 muka surat, banyak benda tu. Sebab tu saya kan sebenarnya saya suka untuk nak kempenkan nanti dengan ustaz lah kita kempenkan satu untuk orang-orang tua kita, kumpulkan apa juga cerita. Okey, kalau kita tak kumpulkan cerita tu akan dianggap dongeng oleh generasi budak anak-anak bawah kita. Biarpun cerita tu tak logik, kita biarkan pengkaji seterusnya untuk kaji. Tapi kalau cerita tu tak didokumentasi, cerita tu akan jadi dongeng untuk 3-4 generasi akan datang. Right? Banyaklah. Jadi maknanya untuk kita macam untuk guru silat kita, bagai bersenjata, tulis manuskrip 3-4 muka surat pun tak apa. Tak semesti terbit nak jual, tapi simpan manuskrip tu. Dekat Museum Quran dan Radio tu ada 39,000. Diorang tengah digitalkan. Sangat bagus sebenarnya. Jadi mana ke mana ada yang maknanya manuskrip tu ada yang tertulis dan ada yang tersimpan lah. Ada lagi banyak lagi yang tersorok dekat mana-mana orang kita pun tak tahu. Wallahualam. Ada soalan daripada abang belakang. Boleh bagi mic. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Tuan Moderator, Ustaz dan Doktor. Satu soalan, kalau kita halusi daripada sesi hari ini, mungkin senjata-senjata seperti meriam, keris, benda tu boleh cari, boleh pegang. Macam ilmu-ilmu tu mungkin boleh kita jumpa tok guru atau duduk talaki atau bagaimana, masih boleh dicari. Tapi kebelakangan ni kita diberi pencerahan tentang bagaimana kita nak mengenal jati diri. Kita tahu perabot jati, kita tahulah dekat kedai perabot kan. Tapi jati diri tu sebenarnya apa? Dan sebenarnya saya rasa benda tu sangat signifikan dengan perbahasan kita dan perkongsian kita hari ini. Bismillah. Rasa saya nak jawab soalan tu sebab saya bukan panel. Jadi saya silakan Ustaz Aminah insya-Allah untuk apa itu jati diri Melayu. Okey. Bismillah. Okey. Jati diri orang Melayu ni dia ada 20 dibahagikan dalam 4 kluster warna. Okey. Okey. So jadi maknanya ada 20 okey. Saya ceritalah lebih kurang contoh ilmu persilatan itu jati diri Melayu. Ilmu persenjataan itu jati diri Melayu busana jati diri Melayu, masakan satu jati diri Melayu. Begitu juga dengan seni bena itu jati diri Melayu. Permainan tradisional itu jati diri Melayu. Begitu juga dengan apa lagi? Bahasa itu jati diri Melayu. Agama termasuk satu jati diri Melayu. Okey. Jadi untuk anak-anak Melayu ni paling kurang dia kena tahu satu jati diri Melayu, baru dia akan rasa sayang pada bangsa dia, dan bangsa dia adalah Islam dan agama lah. Okey, paling kurang satu. Sebab tu kalau dia kata kita tengok budak-budak yang langsung tak ada satu pun jati diri, dia nanti akan teridola dengan bangsa lain punya jati diri. Sebab dia tak ada langsung. Sebab tu baguslah saya tadi berbual dengan anak buah saya kata 10 tahun dulu tak jumpa tau nak tengok orang pakai busana macam ini. Saya sebenarnya dah minta untuk isteri saya sediakan busana, tapi tak sempat balik. Saya daripada airport tu datang sini dah. Ini pakaian daripada Palestin. Palestin. Apa ni? Saya baru sampai je. Itu yang lambat sikit tu. Okey, saya cakap kat abang saya tolong hantar kereta. Kereta gedabak apa tu pakai. Okey. Tadi betul dah rumah saya sediakan dah. Jadi maknanya at least paling kurang kena ada satu jati diri Melayu. Dan orang Melayu ni menarik dia adalah satu bangsa yang dikaitkan dengan Islam. Tengok dalam perlembagaan, Islam adalah Melayu, Melayu adalah Islam. Jadi kalau dia ada satu jati diri pun dia cukup dah untuk dia rasa sayang pada bangsa tu. Sebab tu bagi yang depan-depan saya syabas dan tahniah, bukan saya nak bodek tau untuk saya jalan nanti dapat murah ke tak tapi saya secara jujur terima kasih kepada Tok Siap bangunkan satu jati diri, iaitu persenjataan Melayu. Bagi ustaz, maknanya doktor kita kaji bahagian meriam, persenjataan Melayu. Bagi yang busana satu jati diri itu. Bagi ada yang jual makanan Melayu ke apa semua, tahniah dan syabas, bangunkan betul-betul.
tak ramai orang yang pandai buat betul-betul kuih-kuih Melayu. Begitu juga dengan herba, Western. Okey, yang herba juga satu jati diri Melayu, perubatan, jati diri, maknanya ilmu herba, ilmu perbidanan. Perbidanan kita saja orang Melayu yang ada ilmu perbidanan, yang betul-betul jaga perbidanan. Saya bincang dengan Datin Syarifah Barakbah, pengasas kepada Nona Rogai. Dia dapat satu pengiktirafan tentang macam mana perbidanan Melayu ni. Urutan itu dalam perubatan lah. Orang Melayu dia mengurut dia bukan saja semata-mata nak sedap badan yang spa punya tu, memang betul perubatan urut tu lah. Sebab tu kalau anda kata, maaf saya sebut orang lelaki kalau anda kata benda dia tak kuat, hanya urutan Melayu je boleh selesaikan. Carilah urutan orang lain. Minta maaf saya sebut. Sebab kita ada ilmu tu. Benda tu ada ilmu tu. Itu semua jati diri yang seorang takkan boleh nak perjuangkan semua benda. Kita ambil 2-3 benda, perjuangkan, dan alhamdulillah nanti kita bergabung dalam satu tempat yang kita semua memperjuangkan apa tu jati diri Melayu. So jadi anak-anak muda kita mana at least kena tahu paling kurang satu jati diri Melayu. Dan sekarang ni ada YouTube, ada FB, ada TikTok, ada apa, buat perkongsian banyak-banyak. Orang nak kata kena kecam, biar dia buat je, tapi jangan merepek sangatlah. At least betul-betul kita pasti buat je, banyakkan, supaya anak muda kita faham. Oh okey, oh ini okey, ada insight, ada celik akal pada ilmu-ilmu orang Melayu ni. So saya tak ingat 2020 tu, saya tak ingat, tapi itulah lebih kurang. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, panjang lebar penerangan lagi ni.